Okey, kita sambung lagi soalan 6. 6C1. 6C1 sudah habis terangkan kan? Belum. 6C1 sudah habis terangkan separuh cakap ya? 6C2 Dah habis teacher. Habis. Ha? Bukan C2 belum? 6C2 lah, 6C1 dah, 6C2. 6C2. Okay, sekarang kita pergi kepada 6C2. Siapa yang ada yang salah? Afiq? Afiq? Ya. Okey, 6C2 itu jenis apa? Keuntungan maksimum. Jenis 3. Jenis dia. Sebenarnya kalau kamu tengok balik, soalan kita banyak ini, keuntungan maksimum. Ya, ada banyak soalan dia punya pilihan ialah keuntungan maksimum. So apa ungkapan kamu? 9X tambah 2Y. Okey, 9S tambah 2Y, betul. Titik apa yang awak ambil? Teacher, saya dah betulkan. Yang tu salah. Memang saya buat salah pun. Okey, tak apa. Bagi jawapan yang sudah betul punya. Ya, sekejap. Dapat 500. Iaitu titik apa yang awak ambil? 50 dengan 25. 50 dengan 25. Dapat 500. Okey, jawapan 500 adalah betul Okey, Nabil, Faris tak ada. Idea pun tak ada. So cikgu tak payah terangkan lah. Janji awak faham cukup lah. Okey, kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7. Fatin. Fatin? Ya saya. Okey, kita tengok soalan 7 soalan 7C1. Okey, itu jenis apa? Ni jenisnya nombor 3 tu. Nombor 3. Awak dapat ungkapan. Apa? Soalan 7C1. Awak dapat ungkapan. Apa ungkapan awak? Saya betul ke teacher? Mostly? Saya betul ke salah? Saya biasanya panggil orang yang salah. Okey. Kita nak tahu awak salah apa sebenarnya. Tak apa. Awak bagi saja idea awak. Ikut kefahaman nak saya. cari orang nak cari buat apa? Kan? Okey. Okey, kita cuba. Awak kata ialah ungkapan. So apa ungkapan awak? Dalam kurungan. X tambah 2 tutup kurungan tambah X. Kejap. S tambah 2 tutup kurungan tambah X. Alah sama je. Tutup kurungan tambah X. Ya. Ini ungkapan awak. Ya. Okey, lepas tu titik yang awak masuk? Titik yang saya masuk ialah yang dekat titik dia 99. Oh, titik ini? Ya. Kau masuk 99 di sini? Ya. Okey. Mana tapak, daripada ayat mana awak tapak ini S tambah X? Dia kan kata okey. pemain lelaki. Cikgu faham kenapa awak tapi masalahnya, kalau awak tulis macam ini, awak tulis macam ini. Contohnya awak ambil titik ini awak ambil titik ini 99. Awak perasan 99 ini adakah pemain lelaki dia melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang? Awak tengok titik yang awak pilih ini. Adakah dia memenuhi ayat ini? Bilangan pemain lelaki. Okey, tak apa. Okey ya. Bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang. Kalau awak pilih titik ini, maksudnya bilangan lelaki sama dengan bilangan perempuan. Tak, sebab time saya kira masuk A, B, C, D, yang tu je yang maksimum, paling besar. Ini sebenarnya masalahnya ialah ayat ini bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang, itu ialah satu syarat tambahan.
Kalau awak ambil bucu yang ada, memang awak dapat jumlah maksimum pemain. Tapi jumlah pemain maksimum ini tidak ambil kira syarat ini. Iaitu bilangan pemain lelaki mesti melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang. Faham tak? Yang awak jawab kalau soalan saya ialah jumlah maksimum pemain yang boleh dipilih. Okay? So sepatutnya soalan ini cara nak buat ialah awak ambil ayat ini. Okey, awak ambil ayat ini iaitu bilangan pemain lelaki melebihi pemain perempuan sebanyak 2 orang. Sebenarnya awak tahu, di mana awak tahu Y awak iaitu pemain lelaki dia sama dengan S tambah 2. Itu yang awak dapat S tambah 2 di sini kan? Kan? Awak tahu ayat ini kan? Pemain lelaki. Okey. So, sepatutnya ialah awak kena lukis satu garis ini. Awak lukis garis ini, Y sama dengan X tambah 2. So, kalau kamu tengok persamaan ini ada X dan Y, kita kena buat jadual lah. Kita kena buat jadual X dan Y. So, okey, kita buat sekarang Awak nak pilih, awak nak letakkan X kan nak letakkan Y ikut awak? X, senang sikit. Okey, nombor apa? Kosong. Kosong. X sama kosong. Tak kosong. Kalau masuk kosong, Y ialah 2 Ya. Betul. Oh, boleh. Satu lagi? Satu lagi kita ambil 10. Okey, 10. Maka Y kamu 12. Okey, so kita masukkan 02 di sini. Satu lagi 10, 12. Kamu buat pada graf kamu 10, 12. Okay, lepas tu kita sambungkan. Ni kamu buat pada garis graf sendiri sebab cikgu punya ini tak boleh lukis tepat lah. Cikgu susah nak lukis tepat. Okay, sudah lukis? Okay. So sekarang tempat yang kita boleh pilih kawasan ini sahaja sebenarnya. Kawasan ini, bukan 4 pucu. So, sama ada awak akan pilih pertama ataupun kedua. Kalau awak nak dapat maksimum? Pertama. Kedua. Yang kedua itulah tempat ini. So, tempat ini titik dia ialah 8, 10. 8, 10. So, baru awak masuk ke dalam persamaan yang awak tulis ini. So, ini ialah 8, ini ialah 8. So, jawapan kamu 18. Nampak garis. Ataupun ada di antara mereka buat S tambah Y. Lelaki tanpa perempuan. So dia terus buat 8 tambah 10, 18. Tapi kalau cikgu motivate daripada awak punya, so beza ialah awak lupa tambah satu syarat tambahan ini kepada rantau awak. Kemudian awak hanya boleh pilih titik di sepanjang garis ini. So kita tak pilih inilah sebab ini di luar garis dia. So inilah kita pilih. Okey, dan cara ungkapan itu okey, tapi maksudnya nilai masuk itu tak betul lah. Boleh ya? Boleh. Okey, yang orang lain yang hantar kepada saya semua betul. Okey, sekarang kita pergi kepada 7C2. Okey. Fatin jugalah sebab awak tak bagi jawapan, kita buat bersama-sama Okey Fatin. Okey, jumlah bilangan pemain lelaki yang boleh dipilih jika 2 orang pemain telah dipilih untuk pasukan perkenaan. So ini yang mana satu? C2 ini. Ya. Kalau tak buat langsung, sekarang baru buat. Kalau dia kata 2 pemain perempuan telah dipilih untuk pasukan perkenaan. So dekat Pemain X. Okey. Mencacah X lah. Persamaan X sama dengan 2. Okay, untuk C2 kalau dapat S sama dengan 2, betul lah kita lukis satu garis mencancan. C sama dengan 2. Okay, C sama dengan 2. So maksudnya kawasan yang kita nak tengok kali ini, ialah tempat inilah. Okay. Okay. Kawasan yang kita nak tengok ialah tempat ini tak nampak. Tak bagi saya tu. Sini sini.
Tak boleh tulis. Boleh kesel saja tempat ini. Tempat ini. Okay. So kita nak julat. Kalau julat maksudnya kita nak minimum, kita juga nak maksimum. Maksudnya saya nak juga kawasan ini. Bukan kawasan ini. Kawasan ini dan kawasan ini. Yang saya nak ialah apa bilangan pemain lelaki. Ya. So nak Y lah. Y. Okey, bawah itu apa Y kamu? Baca graf kamu sendiri. Y saya dapat 3.2. 3.2 Okey. Tak apa, nanti kita kena modify lah sebab kita tak boleh integer. Atas? Atas ni 7.6. 7 Cikgu tengok sini surat 17.6. Tapi kita tak boleh ambil jawapan inilah sebagai integer. So 17.6 ialah di antara 17 dengan 18. So yang kita nak ambil 17 sebab 17 berada dalam rantau. Okey. Yang bawah ini 3.2 di antara kita ambil 4 lah. Okey, di antara 3 dan 4 yang kita akan ambil ialah 4 lah. Sebab 4 berada dalam rantau. Nanti jawapan lain dengan kawan. Ayo. Nadia. Saya ikut salah. Kamu memang dapat 3.2 Kalau siapa cukup padang garis ini baru nampak kejap. Kalau siapa jatuh betul-betul di garis ini, titik ini, maka awak punya jawapan ialah 3 Macam orang ini dia memang atas sikit. Atas sikit pun saya rasa sini ini satu petak kecil ialah 2. Satu petak kecil ialah 0.2. Okey. 3.2. Okey. So kalau siapa macam ini dia memang atas sikit, memang awak ambil 4 lah. Memang ambil 4. Tapi kalau awak punya garis ini betul-betul melalui titik ini, maka jawapan awak ialah 3. Sebab yang hantar kepada saya yang ada jawapan punya kebanyakan bagi saya 3. Saya jarak sikit kot. Mungkin tak apa. Cikgu akan semak ikut graf awak. So, kalau graf awak memang atas sikit, macam awak cakap 3.2 maksudnya awak di sini kan? Sebab saya tak awak di sini, memang cikgu terima jawapan 4. Tapi garis awak okey ke? Garis ini sepatutnya tempat semak saya kejap. Soalan apa ni? Soalan 7. Soalan 7, garis ini tempat semak saya sini 5, sini 5. Awak betul ke? 5? Ya. Sini 5, sini 5. Sharp. Sharp tak sharp tu, itu masalah dia. Dia rasa tak sharp pun. Itu yang nampak awak atas sikit. Okay. Kalau awak siapa lukis sharp punya, sepatutnya awak ngangan tempat ini Tapi ke teacher? Kantor kepada graf awak. So kalau graf awak atas sikit, maka jawapan awak ialah 4 sampai 17. Kalau graf awak betul-betul lalu di tempat ini, maka jawapan awak ialah 3 sampai 17. Teacher, kalau contohlah teacher tengok graf saya kan, dia terangkat sikit kan. Lepas tu saya ambil 3. Salah ke betul? Kalau ikut jawapan memang kalau betul. Kalau tekak macam ini, cikgu terima saja. Kalau tekak macam ini, cikgu terima saja. Sebab jawapan sebenarnya memang 3. Tak haram lah. Ni tahu tak cikgu kenapa akan terima jawapan ini? Kadang-kadang cikgu pun cikgu ini atas sikit kira ke tak kira? So apa yang saya buat, saya ambil titik ini. Apa titik ini? 2, 3 kan? Ini ialah 2, 3 kan koordinat dia? Ya. Okey, lepas tu garis ini. Sebab kita kacau garis ini, dia sentuh ke tak sentuh kan? So cikgu ambil garis ini persamaan dia di sini. Persamaan dia di sini. Iaitu S tambah Y sama dengan 5. Betul. Cikgu masukkan ini. S ialah 2, Y sama dengan 3. Saya dapat 5 tak? Saya dapat. Saya dapat 5 maksudnya saya tahu sebenarnya titik itu memang betul-betul atas garis. Hanya kita punya lukisan tak tepat. Dalam exam biasanya kalau tekak macam ini dan memang kawasan itu yang sebenar ialah atas garis, dia terima awak tulis 3. Tapi kalau awak punya garis
Kalau awak punya garis sudahlah sampai tempat ini, contoh katakan awak punya garis sudah di sini. Sudah nampak sangat tak lalu kan? Jarak pun sudah 1 petak, memang dia tak bagilah. Awak tulis 3, dia tak bagi awak betul. Sebab garis awak memang nampak sangat jauh. Yang ini sangat dekat. Awak nampak besar sebab cikgu English. Benda ini kalau cikgu buat kecil, 100% punya ini, awak tak nak, mana pergi sudah. Awak tak nampak sangat dia lalu tak lalu sebenarnya. Hanya bila saya English sangat besar, baru awak nampak, oh dia sebenarnya tak betul-betul lalu. Cikgu English sangat besar, baru awak nampak di atas sikit. Boleh? So dalam exam ni, awak tengok rantau awak sendiri. Okay, tengok rantau awak sendiri, dia di dalam ke di luar atau atas garis tu. Okay, itu pertama. Kalau awak macam inilah, sangat dekat, macam kena, macam tak kena, awak tak pasti dia sebenarnya okey ke tak okey, maka apa yang awak buat, awak ambil koordinat itu, awak ganti masuk ke dalam persamaan garis ini. Kalau boleh tapak sama dengan, maksudnya dia memang betul-betul atas garis itu. Gambar raja kita yang tak sharp. Boleh? Boleh. Okey. So jawapan ini, mana pergi? Jawapan untuk ini yang betul sebenarnya ialah 3 sampai 17 lah. Minimum 3, maksimum 17. Hanya satu lagi saya nak tegur kamu ini dia tanya bilangan soalan 7. Dia tanya bilangan pemain lelaki kan? Bilangan pemain lelaki S ke Y? Y. Y. Ada di antara kamu tulis dengan saya X Oh. So, kalau kamu nak tulis, sepatutnya awak tulis Y, bukan X. Tulis S salah. Tapi cikgu lagi galakkan kamu tulis apa yang diwakili oleh ini. Bilangan pemain lelaki. Maka awak tulis sini bilangan pemain lelaki. Ini yang paling betul. Okay. Di mana tengah-tengah ini awak tulis bilangan pemain lelaki. Okay. Kalau awak tulis S untuk skema yang tak ketat diterima. Kalau kamu tulis Y, skema tak ketat diterima lah. Kalau tulis S memang salah. Tapi paling bagus ialah awak tuliskan apa yang diwakili. Contohnya ini, awak tulis 18 kan? Kalau nak tulis, awak tulis ini ialah jumlah maksimum pemain, ialah 18. Itu yang paling bagus. Awak tengok bila cikgu bagi Google Phone, cikgu apa yang perkataan yang cikgu pakai itu. Jumlah maksimum, jumlah pemain lelaki, jumlah kutip keuntungan maksimum. Sepatutnya kena tulis benda itu. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan 8. Okey, soalan 8. Hanan? Ya. Okey, 8C1. Itu jenis apa? 8C1. Awak terus cari paling kiri kanan ke? Awak ada persamaan ke? Awak ada ungkapan? Ada? Kenapa kamu ambil masa lama untuk cari? Padahal benda ini sudah ada dalam tulisan awak kan? Salah satu. Sorry? Jenis satu. Kalau jenis satu, apa kegunaan ayat ini? Baksu memasak mi goreng istimewa sebanyak 10 bungkus lebih dari mi goreng istimewa. Apa itu? Soalan 8C1. Awak kata dia jenis satu kan? Kalau awak kata dia jenis satu, nak tanya awak apa kegunaan ayat ini? Jika bakso memasak mi goreng istimewa sebanyak
10 bungkus lebih daripada mi goreng biasa. Kita tak payah baca ayat ini. Oh, 3 Okey, ayat ini awak boleh bentuk apa? Mi goreng istimewa sebanyak 10 bungkus lebih daripada mi goreng biasa. Awak dapat satu persamaan ke awak dapat satu ungkapan? Tulis ungkapan. Apa ungkapan awak? Y tolak ayat sama dengan 10. Ungkapan awak ialah Y tolak ayat sama dengan 10. Y tolak S sama dengan 10. Oh, maksudnya awak dapat persamaan lah. Oh, haa. Okey, awak dapat persamaan. So, jenis kedua Okey, so sekali lagi kalau kamu tengok kali ini cukup bagi persamaan yang lebih susah. Ada Y, ada S. Kita kena buat jadual lah. So, apa titik awak ambil? 10, 20, 10, 20, satu lagi? 30, 40. 30, 40. Okey, lepas tu awak lukis 10, 20, 10, 20. Okey, 30, 40. 30, 40. Okey, cikgu lukis garis kejap. Siapa yang belum lukis, pergi lukis ya. Okey, soalan sekarang nak bilangan bungkus kita bilangan bungkus maksimum mi goreng biasa dan bilangan bungkus maksimum mi goreng istimewa. Okey, cikgu nak mi goreng istimewa. Mi goreng istimewa nak bilangan maksimum. So cikgu akan baca tempat kejap. Cikgu akan baca tempat ini ke tempat ini? Cikgu nak bilangan bungkus maksimum. 2. Okey, tempat ini Okey, tempat ini cikgu enlarge di situ. Okey, kalau cikgu nak bilangan bungkus maksimum mi goreng istimewa, cikgu nak S ke nak Y? Y. Y Okey, cuba tengok ini dia punya Y. Okey. Berapa jawapan awak? Ikut graf awak. Berapa jawapan awak? 15. Awak nak Y ke nak S? Maksimum 6. Maksimum mi goreng 15 awak baca koordinat X kan? Haa. Okay, sorry. Okay. Kalau koordinat S maksudnya mi goreng biasa mi goreng biasa. Betul ke awak punya 15? Kalau ikut orang ini dia sini. Cikgu nak besar tak boleh, besar power tak sampai. Kamu baca betul-betul betul ke 15? Sebab kalau ikut graf orang ini 16 lebih. 16. Awak akan bagi saya 15 kalau awak lalu tempat ini. Tempat ini. Awak lalu tempat ini ke? Tempat ini. Tempat yang garis lebih tebal sikit. Kalau awak bagi saya 15. Kalau ikut orang ini, sini 16. Sini 16. Sini 17. Oh, 16. So cikgu akan bagi 16. Sebab dia punya 16.1 kan. So kalau saya ambil integer, cikgu ambil 16. Sebab 16 yang berada dalam rantau. Kalau 15 terlalu jauh. Boleh ya? Ya, so awak silap itulah awak bagi saya 15. Sepatutnya 16. Irene. Hari tak ada teacher. Okey, tak ada cikgu tak payah terangkan. Fatin. Mana tatan 35 ni?
Yang tu. Saya tak jawab sebab saya tak tahu. Awak tulis dengan saya 45 tolak 10 sama dengan 35. Itu soalan 8 eh? Iyalah soalan 8. Mana tetap 45 tu? Awak ambil Lima dia cara saya buat teacher. Dia 35. Saya salah kira. Awak salah titik ke salah kira sebenarnya? Cikgu nampak awak Saya baru awak tahu ambil cara. pucu ke? Tak. Saya punya persamaan pun lain. Oh, apa persamaan awak? Saya buat Y tolak 10. Y tolak 10 sama dengan X. Tapi sama je. Sama je. Saya punya tu je salah. Garis tu saya tak salah buat. ke? Garis tu saya tak buat. Tak buat, lepas tu you boleh baca sudah. Saya dengan macam tadi lah. Saya matang-matang. So sepatutnya awak buat garis ini kemudian cari kawasan. Mungkin salah macam tadi lah Lepas tu kita pergi kepada 8C2. Semua orang jawapan sama 279. Tapi cikgu punya jawapan ialah 281. Kenapa? Beza 2. Okey, cari seorang. Siapa tak pernah panggil ni? Okey. Akhir 8C2. Ya, teacher dia. Okay, 8C2 jenis yang mana satu? Yang ketiga. Yang ketiga. So apa ungkapan kamu? 5X tambah 7Y. Apakah titik kamu? Saya ambil 25, 22. 25, 22. Semua orang pilih titik ini kan? Sebab jawapan kamu semua sama. Nanti cikgu tengok jawapan saya. Jawapan saya ambil 24, 33. Kita 23, sorry. 24, 23. Kita tengok kejap Okey, 25, 22. Sorry, mata tak nampak. 25, 22. Dan 25, 22. 25. Okey, semua orang ialah pilih pucu ini, betul? Betul Okey, kamu ambil 25, 22. Okey, tak nampak. Sorry 25, 22. 21. 21. Cikgu padang garis ini tu. Cikgu tak nampak. 25. Sorry cikgu kena English lagi. Mata saya blur. 25, 22. Ini titik kamu ambil. Betul? 25, 22. Cikgu ambil 24, 23. 24, 23 tempat ini. Titik dia di sini. Di mana tempat ini ialah 25 lebih sikit 2 titik ini semua ialah 25 point sesuatu, 25 point sesuatu kan. Okay, so kamu ambil titik 20 apa? Tak ingat. Kamu ambil titik 25, 22, okay. 25, 22. Cikgu ambil titik 24, 23. Okay. 24, 23. Okey, cikgu terimalah jawapan ini. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok 24, 23 lagi tekak kepada pucu ini. Sebab kalau cikgu pilih 24, 23, kalau cikgu kira jawapannya lagi besar. 281. Kamu punya baru 279. Tapi cikgu boleh terima jawapan 279 ini. 279 ini cikgu boleh terima. Sebab akan suka untuk kamu tahu 24, 23 ini. Sangat-sangat dekat. Boleh Okey, kita pergi kepada soalan 9.
Okey, soalan 9 semua kebanyakan merah. Akhir seorang saja betul. Kenapa? Okey, soalan 9. Afiq. Afiq. Ya. Okey, kita buat soalan 9 Soalan 9. Mana dia? Okey, soalan 9C. Okey, tak ada 1 2, 9C. Itu jenis yang mana satu? Jenis 3. Jenis 3. So apa ungkapan kamu? 6X tambah 8Y. Cikgu tahu kenapa. Kamu masuk perangkat dia. Soalan nak keuntungan maksimum kan? Kalau awak tulis 6S tanpa 8Y, 6 itu ialah apa? Itu ialah harga jualan dia kan? Sebab dia dijual dengan RM6. Itu bukan keuntungan dia. Keuntungan dia sebenarnya berapa? Cuba tengok perenggan pertama, kemudian baru tengok perenggan ini. Harga kos dia RM3, jual dengan RM6. So keuntungan dia? Ya. Keuntungan dia 3. Kemudian untuk barang B, dia beli dengan RM6, jual dengan RM8. Untung dia 2. Okey, semua orang buat semula. Saya rasa semua orang salah ini. Kamu punya ungkapan salah, masuk perangkat cikgu. Akhir saja yang betul. So akhir pucuk apa yang awak pilih? 40-10. Okey, so akhirnya sepatutnya awak pilih 40-10 dan dapat jawapan 140. So salah di situ hati-hati sebab dia kejap cakap harga kos, sekejap dia kata jualan dia, lepas tu tanya pula keuntungan. So bukan terus ambil nombor yang sedia ada. Ini memang satu soalan yang ada perangkap sikit Okey. So nanti ada masa kamu cek jawapan dia sepatutnya 140 lah. Di mana awak ambil titik 40-10 iaitu titik ini. Titik ini. Okay, kita pergi kepada soalan 10. Okey, soalan 10. Siapa yang salah? Kejap. Soalan 10. Jawapan dia ialah 90. Cikgu tengok orang yang jauh, beza ni. Okey, akhir kali ini awak pula salah. Akhir? Ya. Okey, soalan 10C. Jenis yang mana satu? Jenis 3. Jenis 3. Apa ungkapan dia? 8X tambah 10Y. 8S tambah 10Y. Titik apa yang awak ambil? Saya ambil 6. 6. Iaitu 6 tidak ada dalam rantau kan? 6 di sini kan? Tu silap tengok ni tu. Itu silap dia So, okey. Siapa lagi salah? Irene tak ada, Amiru tak ada. Orang lain betul. Okey, orang lain. Hanan, apa titik yang betul? Awak jawapan awak betul. Cikgu nak titik 55. 55. So akhir awak cek baliklah ambil jawapan titik 55 iaitu titik ini. Bukan ini ini di luar rantau. 55 dan dapat jawapan 90. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Okey, 11. Kamu semua betul. Afiq, Akil, Hanan, Nisa, Fatin, Syifa. Okey, saya tak terangkanlah sebab kamu semua betul. Okey, soalan 11C1 11C1 jawapan dia ialah 16000. Okey, yang tak hadir tu cikgu pun tak nak cakap dengan siapa kan. Okey, lepas tu kita pergi kepada C2. Okey, C2. Okey, Afiq dan Akil salah. Okey, Afiq, C2. Soalan apa sudah? Soalan 11C2. Itu jenis apa? Saya ambil jenis 1. Okey, jenis 1 kita akan ambil pucuk yang paling
Kiri Masa kanan teacher atas paling apa bawah. ni? Ha? Oh, ya. Kiri kanan atas bawah. Paling kiri. Titik yang paling kiri. Maksudnya titik inilah kan? Ha. So, jawapan kamu mana? Mata saya pun sudah blur. Okey, jawapan kamu 40. Kita nak baca S ke kita nak baca Y? Baca Y. Kita nak tentukan bilangan minimum pelajar yang ikut kursus Microsoft Office. Kursus Microsoft Office X lah. Kita baca X. Oh, So, cikgu tengok awak bagi saya jawapan 40. Cuba baca titik ini betul-betul, bukan 40 kan? Ni awak turun ke bawah, berapa tu? 39 ni. Nanti, satu petak kecil berapa? Satu petak kecil 2. Ya ke? Ini satu petak besar 40 tau. So, satu petak kecil? Oh, satu petak kecil 4. 4. So, jawapan sebenarnya? 36. 36, bukan 40. Okay, kamu jangan tengok benda ini terkena, oh cikgu itu nombor perpuluhan. Tak semestinya. Sebab skala ini sangat besar. Satu petak kecil 4 tau. Okay? Kalau dia ada di tengah-tengah pun dia masih integer. Sebab kita satu petak kecil 4, kalau setengah petak 2. So jawapan yang betul 36. Boleh ya? Okay, jawapan yang betul 36. Itu untuk C2 lah 36. Okey, sekarang kita pergi kepada 12. Saya rasa Fatin buat. Mungkin awak sudah boleh buat kot sebab awak bagi pattern hari itu. Okey, C1 kan? Saya betul ke salah? Saya betul ke salah dulu? Cikgu panggil awak mesti salah. Benda yang sama teacher yang berlaku. Ya, cikgu salah benda yang sama. Sebenarnya kesalahan yang sama lagi senang. Bila kita betulkan, lepas tu okey lah. Lagi takut 10 kali buat 10 kali kesalahan yang berbeza. Okey, awak tengok 10 C1. Kita buat sekarang. Ayat ini. X sama Y. Nasi ayam goreng 10 pek lebih daripada nasi goreng biasa. X tolak Y. X tolak Y. Y tolak S kan X tolak Y ya. Goreng. Y. Goreng ini ialah Y. Goreng Y kan? So Y sama dengan X tolak 10. Y sama dengan S tolak 10. Ini goreng. Ini goreng. biasa. Goreng. Biasalah. Kalau awak buat Y sama dengan S tolak 10, goreng lebih banyak kan? Biasa punya lebih banyak Yang goreng tu. Yang goreng lebih banyak tapi awak ambil biasa awak pergi tolak 10. Macam mana boleh dia jadi lagi banyak? Okey, so X. Saya pening lah teacher. apa, slow. Sikit-sikit saja kesalahan yang ada. Orang tengah kelas. Sorry teacher. Saya suruh tolong. Tak apa. Okey. Sikit aja. Itu ayat ini goreng lebih banyak kan? Tapi kalau awak tulis bersama macam ini, goreng akan jadi lebih kurang 10 bungkus. Padahal dia lebih 10 bungkus. Y tambah 10 sama dengan X. Y tambah 10 sama dengan S. Masih tak betul. Siapa lebih banyak kalau ikut ayat ini? Kalau Y ada 5, S ada berapa? 15. Awak nak cakap Y lebih banyak. Okey. Y sama dengan X tambah 10. Itu dia. Wow. Lama teacher Ini kadang-kadang soalan ini memang itu ada orang dia memang akan keliru. Siapa tepang, siapa belakang. So awak boleh bentukkan persamaan, lepas tu awak tenang, tanya sendiri. Ikut ayat ini siapa lebih banyak? Goreng lebih banyak ke biasa lebih banyak? Lepas tu awak tengok persamaan yang awak tulis. Yang saya tulis ini goreng lebih banyak ke biasa lebih banyak?
Biasanya kalau macam tadi, cikgu ikut ayat Quran lebih banyak. Tapi saya punya biasa lebih banyak. Sebenarnya sangat senang nak betulkan. Tolak jadi tambah. Itu saja. Itu saja sebenarnya. Okey, sekarang Puak Tiadua. Awak nak tukar X ke Y? Yes. Okey, S awak berapa? Saya kosong. Kosong. So kalau S kosong, Y 10 lah. Okey, satu lagi. Kita ambil besar sikit lah. Ambil 60. 60, Y akan jadi 70. Okey, kita plot kosong 10. Awak plot pada graf awak dia, kosong 10 sini. Macam tu susah nak plot tepat. 60, 70, mana lagi? 60, 70 sini. Okey, sini ya. Dia awak plot pada graf awak sendiri ya. So, nanti awak baca ikut graf awak, bukan baca ikut graf saya. Cikgu tak, lebih kurang aja cikgu buat. Sudah? So maksudnya sekarang kita minat kawasan ini aja lah. Khasnya tempat ini dengan tempat ini. So soalan anak bilangan maksimum nasi ayam biasa dan bilangan maksimum nasi ayam goreng. Okey, kita jawab pertama dulu. Bilangan maksimum nasi ayam biasa. Cikgu nak tengok tempat satu ke nak tengok tempat dua? Okey, tempat dua yang satu lagi pun sebenarnya cikgu akan tengok tempat dua juga kan? Okey, tempat ini. So jawapan bilangan maksimum nasi ayam biasa ialah X. 20, 30. So dia Okey. So bilangan maksimum nasi ayam biasa ialah 20. Okey, boleh? 20. Kalau nasi ayam goreng ialah nasi ayam goreng. berapa? 30 lah. 30 Cikgu tak nampak. Betul. Okey, 30. Boleh? Okey. So ini sudah boleh jawab. Sebenarnya awak salah benda yang sama. So cuba betulkan yang 3 kali kan awak salah benda yang sama. Maksudnya soalan pattern ini sebelum ini awak tak tertipu. Sekarang sepatutnya boleh lah. Kalau awak sudah boleh tulis ini. Menguasai teknik dia. Okey. Okey, jawapan terakhir Irene salah. Irene ada? Irene tak ada. Okey, jawapan terakhir ini untuk C2 ialah RM96.50. So yang salah punya tak ada di sini. Yang salah Amiru dengan Irene. Kamu punya semua betul. Okey. So itu saja untuk graf ini, 12 graf. Okey, so buka sekolah tak? Buka sekolah. Lepas cuti, cikgu tak kisah sekolah buka ke tak buka, kamu kena hantar tajuk ini semua yang cikgu belum semak. Maksudnya termasuklah sebelum ini ada sikit-sikit cikgu tak sempat semak kan. Awak kumpulkan, kalau pakai buku lah, kalau pakai kertas graf. Kalau pakai kertas graf bergantung kepada ketaksamaan awak deh. Kalau kertas sama awak tulis pada kertas graf tak apa. Kalau tulis pada modul saya, modul pun kena hantar waktu itu. Awak staple kemudian awak sekali hantar. Boleh ya? Itu tengoklah sama ada hantar by hand kepada tangan cikgu ataupun cikgu akan minta awak letak dalam kotak di pondok. Nanti bila nak pekat, lepas nak pekat semester kedua baru cikgu cakap cara hantar macam mana. Boleh ya? So itu saja untuk hari ini dan besok kita tak ada kelas. So maksudnya kita akan jumpa lepas cuti lah. Rasa kemungkinan sangat besar kita jumpa di sini jugalah. Okay?